الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya, dengan qudrat dan iradatnya mempertemukan lagi kita pada malam ini di Masjid Al-Kautsar dalam siri pengisian selepas maghrib ataupun kita namakan kuliah maghrib, yang insya-Allah mudah-mudahan perhimpunan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana lazimnya pada malam Sabtu kita akan berkuliah kitab yang bertajuk Tamdihul Ghafilin, yang bermaksud peringatan bagi mereka yang lupa. Selalu saya sebut, bukan bermaksud semua kita ni sudah lupa, tidak, tetapi kerana hadis, mengingatkan hadis Nabi SAW yang menyebut ma summiyal insan illa linisyan, tidak dinamakan kita ini manusia melainkan kerana sifat lupa yang selalu ada pada kita. Jadi alhamdulillah, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung lagi pengajian kita kitab Tamdihul Ghafilin pada bab yang ke-9. Bab yang ke-6, yaitu yang dapat diharap daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum saya terlupa, suka saya nak maklumkan sementara menunggu siap. Suka saya nak maklumkan kepada sidang jemaah sekalian, pada malam ini satu forum yang akan dibuat di Masjid Wawasan, Masjid Quba Taman Wawasan, yang dianjurkan oleh Muslim Care. Forum membincangkan berkaitan dengan isu Mesir, Palestin dan Syria. Isu Mesir, Palestin dan Syria yang akan dikendalikan oleh 3 orang ahli panel. Atau ada tempat saya, sebab dipahamkan dia sampai daripada airport petang ni. Dan forum itu nanti akan dibuat pada selepas solat Isyak. Antara ahli panelnya ialah Ustaz Ahmad Dasuki, yang selalu menjadikan soal tanyalah Ustaz di 9, dan salah seorang wakil daripada Palestin, dan Ustaz Zulfikar, kalau tak silap saya. Jadi malam ini satu forum yang akan dibuat di Masjid Quba Taman Wawasan, yang akan membincangkan khusus berkaitan dengan isu-isu yang berlaku di negara bergolak, Syria, Mesir dan Palestin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dijemput hadir untuk sama-sama kita menunjukkan keprihatinan kita kepada saudara seagama kita. Dan insya-Allah kalau sekiranya ada di sana pungutan derma, sebarang sumbangan, saya rasa amatlah baik untuk kita ambil kesempatan derma, insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan masuk kepada tajuk yang ke-6, iaitu yang dapat diharap daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Okey, ini tajuknya yang dapat diharap dari rahmat Allah. Mungkin tak berapa jelas. Abu Al-Lays telah meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu rahmah mi'ata juz'in fa amsaka 'indahu tis'atan wa tis'ina juz'an wa anzala ila al-ardi juz'an wahidan fa bihi yatarahamu al-khalqu hatta inna al-faras la tarfa'u hafiraha an waladiha khasyata an tusibah. Surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Allah Ta'ala telah menjadikan rahmat dalam 100 bahagian, maka ditahan padanya 99 dan diturunkan ke bumi iaitu 1 bahagian sahaja. Maka dengan 1 bahagian itulah masing-masing makhluk berkasih sayang di antara sesamanya, sehingga kuda mengangkat kakinya kerana khawatir akan menginjak anaknya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, kita telah mencapai nikmat dunia ini, sedar tidak sedar hanyalah 1/100 tuan-tuan. Tapi dalam pada itu 1/100, 1/100 pun berapa ramai orang yang lupa diri, berapa ramai orang yang langsung tidak mengingati akan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan yang ada di hadapan saya ini telah dipilih oleh Allah untuk menjadi tetamunya di Masjid Al-Kautsar, yang insya-Allah dapat istiqamah dalam meneruskan kehidupan kita. Dan imam tadi pun itu pun daripada Mesir, dari Pasir Putih, yang insya-Allah boleh juga sekiranya ada kelabangan paling kurang untuk mengimamkan salat. Dan mungkin tuan-tuan boleh berkongsi isu-isu yang berlaku di Mesir, mungkin dia tahu. Alhamdulillah. Jadi berbalik kepada kuliah kita pada malam ini, 1/100 nikmat yang Allah Ta'ala campurkan ke dunia yang telah kita kecapi. Mungkin ada di antara kita Allah Ta'ala rezeki kepadanya melimpah ruah, sehingga kata apa yang diinginkan, apa yang dihajatkan, apa yang diniatkan, semuanya dia dapat. Berbeza dengan ada lagi hamba-hamba Allah di luar sana yang dalam kategori kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Walau bagaimanapun tuan-tuan yang dirahmati Allah, ingatlah, la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, Allah Ta'ala, aku akan tambahkan kepadamu. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sekiranya kamu kufur, sesungguhnya Allah azabku amalah pedih. Allah Ta'ala tidak rugi sedikit pun. Allah Ta'ala tidak rugi walaupun sedikit, akan tetapi kita lah yang bergelar hamba-Nya yang akan bertemu ataupun yang dipanggil menghadapi kerugian. Jadi malam ini insya-Allah kita akan bincang berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dimuatkan di dalam kitab Tamlighul Ghafilin. Abu Al-Lays telah meriwayatkan dengan sanadnya daripada Hasan telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai 100 rahmat, diturunkan ke bumi hanya 1 rahmat sahaja untuk penduduk dunia, maka mencukupilah hingga kematian, hingga habis ajal mereka. Dan Allah akan mencabut rahmat tersebut pada hari kiamat untuk digenapkan pada yang 99 yang lain, untuk diberikan kepada para wali dan ahli yang taat kepadanya. Jadi tuan-tuan, ini berbalik kepada surah ayat pertama surah Al-Fatihah yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Jadi di dunia ini tuan-tuan, sifat rahman yang ada pada Allah Ta'ala semua dapat rasa. Walaupun dia lawan Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia tidak taat kepada perintah Allah, walaupun dia durhaka, walaupun dia itu ahli maksiat, walaupun dia itu tidak menerima Islam sebagai ad-din ataupun Islam sebagai agama anutan, tetap Allah Ta'ala beri sifat rahman Allah Ta'ala semua dapat merasa. Tetapi satu lagi, iaitu
rahim yang akan berlaku pada hari akhirat nanti, semuanya akan berlaku sebalik, bukan lagi seperti di dunia. Sifat rahim Allah Ta'ala khusus kepada ahli-ahli ataupun hamba-hamba yang taat kepada sahaja. Kita selalu bacakan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Pemurah Allah Ta'ala semua dapat rasa. Ingat, akhirat nanti rahim hanya khusus kepada yang taat kepadanya sahaja. Abu Al-Layth telah berkata, Nabi SAW telah menerangkan kepada kaum mukminin akan rahmat Allah, supaya mereka bersyukur kepada yang telah memuliakan mereka dengan rahmat-Nya, dan rahmat amal saleh. Sebab siapa yang mengharap akan rahmat Allah harus beramal mengikut petunjuk-Nya untuk mencapai rahmat. Okey, tuan-tuan, tengok paparan mungkin tak berapa jelas. Hadis riwayat Ibnu An-Najjar, Rasulullah SAW telah bersabda, yang maksudnya Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakan harta tersebut dengan cara yang sederhana dan berhemat, serta menabung kelebihannya untuk hari susah dan hajatnya. Jadi tuan-tuan, apa maksud untuk hari susah dan hajatnya? Sekarang ini musim orang pergi ke Mekah, ke tanah suci Makkatul Mukarramah, untuk melaksanakan kewajiban rukun Islam yang kelima. Itu yang dimaksudkan untuk hajat, untuk melaksanakan kefarduan rukun Islam kelima. Dan ada sudah yang bertolak? Tak pastilah. Mungkin ada, dan kita mendoakan mungkin saudara-saudara kita ataupun saudara-saudara seagama kita ataupun seluruh muslimin muslimah yang pergi ke sana mendapat hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur. Kita tak nak jadi haji mabrur, kita nak haji mabrur. Haji mabrur ni tuan-tuan ramai. Kalau tak haji pun, kalau pergi haji tanpa ilmu yang cukup, dah takut-takut, lain yang kita nak, lain yang kita dapat. Okey, tengok pada paparan ini disebut barang siapa yang Allah Ta'ala berikan rahmat kepadanya, yang berusaha mencari harta dengan jalan yang halal dan membelanjakan dengan cara yang sederhana. Bagaimana Islam mengajar, kita tak boleh untuk berlebih-lebihan, mesti bersederhana dalam apa jua keadaan. Okey tuan-tuan, firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah itu terlalu dekat bagi orang-orang yang berbuat baik kepadanya. Jangan kita sekali-kali cepat untuk nak merungut. Jangan cepat sangat kita nak berputus asa dengan rahmat Allah. Ada sebut, la taqnatu min rahmatillah wa la tayasu min rauhillah. Jangan kamu cepat sangat nak berputus asa dengan rahmat Allah. Kalau kita tengok di paparan itu pun ada sebagai tambahan, sesekali Allah uji kita, tapi kita cepat sangat cakap, aku tidak pernah bahagia. Jadi mungkin untuk muhasabah diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila Allah Ta'ala uji kita, tapi kita cakap, aku tak pernah bahagia. Kalau betul berlaku sebagaimana yang disebutkan itu, insya-Allah kita sama-sama buat perubahan. Allah Ta'ala uji kita ni macam-macam. Ada yang diuji dengan kekurangan harta benda, ada yang diuji dengan kekayaan, ada juga dengan kekurangan kemiskinan sahaja. Allah Ta'ala uji kita tak sama. Tapi tengoklah apa respon balas kita. Kita cepat sangat untuk mengatakan, aku tak pernah bahagia. Walhal banyak yang nikmat Allah Ta'ala pada kita. Kalau cuba kita tengok pada panca indera kita, anggota badan kita,
dengan penglihatan, pendengaran, semua sekali lah, rasa dan sebagainya. Sekiranya Allah Ta'ala mengenalkan sewa, saya rasa tak ada yang mampu untuk membayar sewa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua Allah Ta'ala bagi percuma. Tetapi ingat, istita'at kepada. Kalau kita nak hitung nikmat Allah, wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung, sekiranya kamu nak kira nikmat Allah Ta'ala, sesungguhnya kamu tidak akan mampu menghitung. Justru itu, dengan apa yang kita ada tuan-tuan pada hari ini, marilah sama-sama dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita termasuk di kalangan hamba-hamba yang kufur dengan nikmat Allah. Kalau kita tengok di luar sana, sekarang ini dunia akhir zaman banyak telah memaparkan kepada kita kes-kes yang pelik-pelik tuan-tuan. Betul lah, banyak sudah tanda-tanda kecil akan berlakunya hari kiamat. Banyak di luar sana berlaku apa? Kes-kes mengandung apa? Melahir anak luar nikah. Kes-kes sambung, kes rompak, kes tembak. Apa lagi? Banyak lagi kes-kes yang negatif yang berlaku di luar sana. Sebab apa? Kerana manusia sekarang jauh daripada ajaran Islam yang sebenar. Mereka lebih memilih undang-undang yang dibuat oleh manusia. Mereka lebih suka ataupun mereka lebih rasa undang-undang yang telah dicipta oleh manusia itu lebih cepat ataupun lebih membawa keamanan. Itulah yang berlaku. Sekiranya kalau kita fikir secara logik, Allah Ta'ala yang jadikan kita, Allah Ta'ala yang jadikan dunia ini, semua daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menurunkan hukum-hukum yang tertentu. Tilka hududullah. Hukum hudud itu adalah hukum daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketetapan yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Tetapi berapa buah negara yang buat akan itu? Itu bukan suruhan manusia, itu suruhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita fikir secara logiknya, kalau kita kembali kepada hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya ingat masalah-masalah yang berlaku di luar sana, insya-Allah akan beres. Andailah Allah Ta'ala mengatur, fa in tanaza'tum fi syai'in, sekiranya kamu berselisih dalam sesuatu perkara, farudduhu ila Allah wa Rasul, kembalilah kamu kepada Allah dan Rasul, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika sekiranya kamu mengaku bahawasanya kamu itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Jangan hanya kita bersifat hipokrit, cakap lain tapi buatnya lain. Sesekali kita menangis tapi kita cakap aku jarang tertawa. Sesekali kita kecewa tapi kita cakap aku tak pernah percaya. Banyaknya nikmat Allah yang kita lupakan, tetapi ujiannya yang sedikit itulah yang kita hiraukan, yang kita sibukkan. Di manakah beradanya syukur kita? Sedangkan hakikatnya ujian itu juga adalah salah satu rahmat dan tanda kasih Allah pada kita. Beri faham macam mana ujian ataupun musibah yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita merupakan satu rahmat Allah. Tentu boleh faham, Allah Ta'ala nak memberi kedudukan yang istimewa kepada kita di akhirat. Jadi jangan cepat nak mengeluh, anggaplah itu sebagai cubaan. Macam cerita Firaun ni kan, yang dia pergi betapa ni pergi, yang orang buang sampah, cubaan kan. Jadi kalau kita tuan-tuan, kalau boleh tengok cerita tu, kita fikir ada juga banyak juga manfaat-manfaat yang kita boleh terjemahkan di dalam kehidupan kita seharian. Jangan kita hanya tengok untuk nak bergelak ketawa saja. Cuba kita fikirkan pengajaran yang positif di sebalik cerita tersebut. Sedangkan ketahuilah, sesungguhnya Allah Ta'ala menyembunyikan keredaan dan rahmatnya dalam satu perkara kebaikan. Oleh yang demikian, janganlah kita meremehkan sesuatu kebaikan, kerana mungkin di dalam kebaikan yang kita remehkan itu terdapatnya keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan Allah sekalian, berbalik macam cerita yang selalu saya sebut, kisah burung yang telah ditertawakan oleh guru besar kan. Itu pun saya ingat soal, kalau misalkan ada pendapat mengatakan ini cerita Israel
Israelia lah, inilah. Tapi kita ke arah positif, tuan-tuan. Walaupun kalau ada yang mentafsirkan cerita ini cerita rekaan ataupun Israelia, tapi kita fikir dari sudut positif. Apakah sumbangan kita untuk Islam? Apakah sumbangan kita untuk meninggikan syariat Islam di muka bumi ini? Dalam tempoh umur kita yang Allah Ta'ala kurniakan daripada awal kelahiran sehinggalah kita mati. Ada di antara kita yang mati dalam umur masih muda. Ada yang melepasi dia punya umur yang disebut oleh Nabi baina sittin wa sab'in. Ada juga tuan-tuan 70, 80, 90. Alhamdulillah. Dan kita mendoakan panjangnya umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjang umur dalam kemaksiatan, tak ada guna tuan-tuan. Merugikan kita, melambatkan kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau banyak maksiat daripada taat, baguslah kita mati awal. Kata apa? Ada kata kita pun dia cakap kecil-kecil tak nak mampus, bila besar menyusahkan orang. Banyak istilah-istilah. Kecil-kecil tak nak mati, bila besar menyusahkan orang. Jadi yang lawak-lawak juga, tetapi di sepanjang kita fikir ke arah positif. Kalau kita tengok di sini tuan-tuan, sesungguhnya Allah Ta'ala menyembunyikan keredaan dan rahmatnya dalam satu perkara mereka. Kerana kita tak tahu. Oleh yang demikian, janganlah kita meremehkan sesuatu kebaikan, kerana mungkin di dalam kebaikan yang sedikit yang kita pandang remeh itu terdapatnya keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan kita tengok lagi penjelasannya dalam kitab Tamhidul Muwaffiqin nanti. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Surah Al-Kahfi ayat yang last dari ayat yang paling akhir. Maksudnya, barang siapa yang mengharap mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah Taala, falya'mal 'amalan salihan, maka hendaklah dia buat amal saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia mensyirikkan Allah Taala dengan sesuatu. Mestilah satu Malaysia wahid Malaysia pula. Mestilah Allah Maha Esa, Allah Ahad, Allah yang Maha Esa. Jangan kita nak mensyirikkan dengan sebagaimana kepahaman agama-agama selain daripada Islam, agama Kristian, agama selain daripada Islam. Dia ada Tuhan anak, ada Tuhan bapa, ada Tuhan banyak benda-benda yang kali. Jadi kita orang Islam kita perbetulkan akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan kita teruskan, dan kita jangan terpengaruh, kita jangan terpedaya dengan ideologi atau pahaman-pahaman yang bercelaru dalam masyarakat kita sekarang. Terutama sekali yang selalu disebut tuan-tuan, iaitu pahaman Syiah. Cukup bahaya. Tadi sewaktu saya di Masjid Kem Kabota tadi, khutbah yang bertajuk bahayanya Syiah dibacakan, yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Dengan detail disebut di situ bahayanya pahaman Syiah. Tapi berapa ramai di antara kita yang masih tak tahu. Kita takut secara diam-diam, secara halus dia masuk dalam masyarakat, dalam komuniti kita, menyebabkan kita terpengaruh. Itu yang kita takut. Jadi tuan-tuan, justru itu, jom kita ramai-ramai ke Masjid Quba Taman Wawasan pada malam ini untuk kita mendengar forum khas yang membincangkan isu-isu Syria, Palestin dan Mesir. Dan kalau sekiranya tuan-tuan ada persoalan-persoalan yang merumitkan, yang belum tuan-tuan jumpa jawapannya, boleh kita ajukan nanti. Mudah-mudahan akan dirungkaikan permasalahan yang ada di pikiran tuan-tuan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa juga nak cari gaduh dengan Syiah ni? Kalau kita tengok pakaian punya lah cantik,
dengan serban, dengan jubahnya, dengan cantik tuan-tuan. Kalau nak tengok dengan janggut panjang lagi dia daripada kita. Jadi itu kita kena faham betul. Jangan kita terpengaruh. Sebab apa tuan-tuan? Apa yang bahaya sekali? Taqiyah. Taqiyah ni berlakon, bermuka-muka. Dia pernah sebut ahli Syiah ni, la Syiah liman la taqiyah. Tak boleh jadi pokok Syiah, tak boleh jadi pengikut Syiah kalau tak boleh nak bertaqiyah, tak boleh nak berlakon, tak boleh nak berpura-pura dia tu Islam, tapi hakikatnya akidah dia jauh terpesong daripada ajaran Islam yang sebenar. Jadi insya-Allah pada malam ini kita ke sana, mudah-mudahan pencerahan yang akan diberikan akan menjadi kita lebih faham dan lebih berwaspada akan bahayanya pemahaman tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika turunnya ayat rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu, maka iblis menonjolkan dirinya sambil berkata, oh jadi aku pun termasuk sama lah, saya termasuk dari sesuatu itu. Tentu saya juga akan mendapat bahagian dan rahmat daripada Allah. Demikian kaum Yahudi dan Nasara Kristian juga mengharapkan. Kemudian diturunkan ayat selanjutnya, sambungan daripada ayat tadi. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladheena yattaqun wa yu'tuna adh-dhakata walladheena hum biayatina yu'minun. Maka aku tetapkan rahmatku itu pada orang-orang yang takwa, jaga diri daripada mensyirikkan aku dan mengeluarkan zakat, dan mereka yang percaya pada ayat-ayat kami. Maka iblis pun putus harapan untuk mendapat rahmat Allah. Tetapi Yahudi dan Nasara merasa tidak syirik, masih mengharapkan rahmat Allah dan sudah mengeluarkan zakat dan percaya pada kitab Allah. Kemudian turun ayat selanjutnya, Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummiyya. Jadi terlepas itu Yahudi dan Nasara. Kalau pada awal tadi, pada ayat sampai ke fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Kalau hingga sampai ke situ, Yahudi dan Nasara masih rasa-rasanya masih mengharap ataupun beranggapan dia masih termasuk. Tetapi turun ayat yang seterusnya, Alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiy al-ummi, yaitu mereka yang mengikut Rasul Nabi yang ummi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak termasuklah tiga-tiga. Iblis pun sesat dan menyesatkan, Kristian sesat, Nasara pun sesat. Jadi tak termasuk. Setelah mana turun ayat yang selanjutnya, yaitu mereka yang beriman kepada Ar-Rasul An-Nabiy Al-Ummi, yaitu Nabi yang buta huruf. Nabi ni tuan-tuan, dia lahir dalam keadaan buta huruf. Buta huruf macam mana? Sebab apa? Macam mana Nabi boleh baca Quran? Itu kelebihannya. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Tetapi tujuan ataupun sebab Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala lahirkan Nabi dalam keadaan ummi, buta huruf gana, untuk membuktikan akan kebenaran Al-Quran Al-Karim, yaitu kalamullah al-munazzal pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk kita umat akhir zaman, untuk membuktikan bahawasanya Al-Quran ini bukan rekaan, bukan ciptaan manusia, bukan rekaan yang dibuat oleh Nabi Muhammad, tetapi ianya semuanya lengkap daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kita umat akhir zaman banyak cabaran-cabaran di luar sana. Jadi kita kembalilah kepada ajaran Islam. Kita kembali rujuklah kepada Al-Quran Al-Karim. Kita bacalah Al-Quran. Kita jangan hanya bulan puasa kita bukan main lagi. Kata apa? Kalau di Malika ramai belanja daya beli Quran dan sebagainya. Jangan hanya kita beribadat bermusim. Jangan hanya pada bulan Ramadan sahaja. Berlalu Ramadan kita berbiar. Itu sesuatu ataupun kesilapan ataupun benda-benda yang perlu diperbetulkan dalam masyarakat kita pada hari ini.
Subhanahu wa taala. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang Maha Penyayang daripada sekalian orang yang bersifat penyayang. Kaifiah dan khasiatnya daripada Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah Taala mempunyai malaikat yang ditugaskan untuk memerhatikan sesiapa yang mengucapkan doa tersebut. Sesiapa yang mengucapkan doa tersebut 3 kali, malaikat itu berkata kepadanya, sesungguhnya Tuhan yang Maha Penyayang daripada sekalian orang yang bersifat penyayang telah datang kepada maka hendaklah kepadanya. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Okey. Asal daripada itu, ini doa yang kita baca juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini paling common yang saya baca. Biasanya kita akan baca doa. Walau sibuk sekali mana pun kita, paling-paling awal doa kita selawat kepada Nabi, kita doa kepada kebaikan ibu bapa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan doa kepada semua kaum muslimin dan muslimat. Wa qina adzabannar, dan jauhilah kami daripada azab api neraka. Seterusnya, sampai di sini kaum Yahudi dan Nasrani putus dari rahmat Allah, sehingga rahmat yang besar hanya khusus bagi kaum mukmin. Karena itu maka kewajiban utama bagi tiap mukmin memuji syukur kepada Allah atas kurniaan nikmat iman yang diberikan Allah kepadanya, di samping mengharap semoga segala dosanya diampunkan oleh Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, nikmat yang paling besar yang perlu kita syukuri selalu ialah nikmat iman dan Islam. Nikmat iman, nikmat Islam. Kalau di luar sana ada di antara, kadang-kadang di sini percampuran agak ramai sedikit, berbeza dengan di sana itu. Kalau saya di Kelantan jarang sana. Di sini kita kadang-kadang di sekolah itu pun ramai yang Muslim. Mereka mesti mencari di manakah kebenaran. Jadi kita ni alhamdulillah Allah, kita dilahirkan dalam keadaan ibu dan bapa kita telah pun beragama Islam. Jadi tuan-tuan, syukur, banyak-banyakkan kita bersyukur dan kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Yahya bin Mu'az dalam doanya telah berkata, Ya Allah, Engkau telah menurunkan satu rahmat dan memuliakan kami dengan rahmat beragama Islam. Apabila melengkapkan rahmat yang merata, bagaimana kami tidak akan mengharapkan pengampunan-Mu? Juga ia berdoa, Ya Allah, jika Engkau sediakan pahala-Mu untuk orang-orang yang taat kepada-Mu dan rahmat-Mu bagi orang yang berdosa, maka bila saya tidak termasuk orang yang taat untuk mendapatkan pahala-Mu, maka saya tetap mengharapkan rahmat-Mu sebagai seorang yang berdosa. Nanti kita akan tengok tuan-tuan, bagaimana kisah orang yang membunuh seramai 99 orang pun masih Allah Ta'ala ampunkan dosanya dan dimasukkan dia ke dalam syurga. Bagaimana cerita seorang pelacur, kita tahu saja kan, pelacur ni dia menjual benda yang tak bermodal. Dia jual benda tu, dia dapat hasil, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan hanya amal kebaikan dia memberi minum seekor anjing yang kehausan, kasut dia, Allah takdirkan rahmat Allah dia berdoa. Jadi jangan pula semua nak mengharapkan keajaiban itu. Jangan pula semua nak mengharapkan yang begitu. Lantas tak apalah, tak apa amal pada kita mengharapkan rahmat Allah. Nanti kita akan lihat. Okey. Okey. Bukan amal seseorang yang memasukkannya ke surga atau melepaskannya daripada neraka. Termasuk juga tapi dia semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita faham. Oh, jadi yang buat yang berulang hari-hari masih tak pasti mesti buat. Jadi jangan kita pendekkan. Sekarang kita menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah. Kita jangan mengharapkan akan tetapi kita mendoakan rahmat Allah. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat kepada orang-orang
buat sehari-hari. Bukan amal seseorang yang memasukkannya ke syurga atau melepaskannya daripada neraka, termasuk juga. Tetapi dia harapkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dua amal wajibat kita sebagai orang Islam kita penuhi dalam macam kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala sentiasa Islam. Ya Allah, hanya rahmat-Mu yang aku harapkan. Jangan tinggalkan aku sendirian walau dengan kadar sekelip mata. Perbetulkan dalam segala urusanku. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain Engkau. Allah Ta'ala ini terlalu dekat Tuhan. Jangan kita rasa jauh. Jadi bagi orang yang selalu buat maksiat, selalu buat melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia rasa Allah Taala jauh besar. Sebenarnya Allah Taala sudah sebut di dalam Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, dan aku terlalu dekat, aqrab ilayhi, wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Ini bukan apa? Quran. Kalau Kelantan di mana semula? Ya apa? Allah Taala terlalu dekat. Jadi peranan kita lah untuk menyedarkan masyarakat di luar sana. Tak cukup tuan-tuan. Kalau nak harapkan ustaz-ustaz memang tak cukup. Kita lah dengan kesedaran yang ada, dengan sedikit kesedaran yang ada pada kita, kita cuba laksanakan apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi suruh. Balighu anni walau ayat. Sampaikanlah daripada walaupun satu ayat. Mudah-mudahan dengan teguran, dengan nasihat yang kita bagi kepada masyarakat-masyarakat di luar sana yang hidup dalam keadaan yang jauh daripada taat kepada Allah, hasil daripada nasihat ataupun tunjuk ajar yang kita bagi, menjadikan dia itu manusia yang dekat kepada Allah, bertaubat. Allah Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Jadi jangan kita cepat berputus asa. Dan inilah yang kita harapkan, aset-aset yang akan menjadikan kita jutawan nanti. Waladun salihun yad'ulah, anak-anak yang mendoakan, ilmun yuttaba'u bihi, ilmu-ilmu yang kita ajar kepada anak murid di sekolah ke, di masjid ke, di mana-mana, yang menjadikan dia itu menjadi manusia yang berguna. Ilmun yuttaba'u bihi, yang memberi manfaat pada. Itulah yang akan kita dapat pahala berterusan sebab kita berada di alam barzakh. Abu Al-Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad dakhala rajulun al-jannah ma 'amila khairan qat qala li ahli hina 'adara al-maut idza adabtu fa'rifuni bin-nar thumma istaquni thumma dharru nisbi fil bahri wa nisbi fil barri falamma mata fa'al dhalika فأمر الله البر والبحر فجمعهم فقال ما حملك على ما صنعت قال مخافتك يا ربي فغفر الله بذلك. Ada seorang yang masuk syurga tanpa amal kebaikan sedikit pun. Hanya ketika ia mati, ia berpesan kepada keluarganya, jika saya meninggal, jika saya mati, bakar mayatku dan tumbuk tulang-tulangku sampai halus, sampai jadi debu. Kemudian abunya taburkan separuh di darat dan separuh lagi di laut. Maka ketika mati dilaksanakan wasiatnya oleh keluarganya. Maka Allah menyuruh darat dan laut supaya mengumpulkan abunya. Kemudian ketika ditanya, mengapa berbuat sedemikian? Jawabnya, kerana perasaan takut kepada Allah. Maka Allah mengampunkan baginya kerana adanya sifat takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok tuan-tuan, rahmat Allah itu terlalu luas. Terlalu luas. Kadang-kadang tak terfikir dengan memori kita. Jangan berfikir. La
Tafakkaru fi khalqillah. Fikirlah kamu akan kejadian-kejadian yang Allah jadikan. Wala tafakkaru fi dzati. Jangan kamu fikir akan zat Allah Taala. Nanti mental kita. Jangan berfikir. Kadang-kadang benda tu, itulah yang disebutkan rahmat Allah terlalu luas. Jadi kita mengharapkan, kalau kita mengharapkan rahmat Allah, kita jadilah hamba yang muhsinin. Okey, kalau kita tengok pada malam ini, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Jangan tinggalkan aku sendirian walaupun dengan sekadar sekelip mata. Perbetulkanlah segala urusanku. La ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain Engkau. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Okey, kalau tuan-tuan perasan kan, ada ini kamera AES. Ada dalam Facebook. Kamera ni dia boleh lari, dia boleh kejar kereta-kereta yang main pergi hak lagi. Ada tuan-tuan nampak di Facebook. Kereta yang melepasi hak laju tu, dia kejar, dia pergi tangkap gambar. Nanti bayarlah. Jadi tuan-tuan itu mungkin ada pihak-pihak luar sana yang tak berpuas hati dan sebagainya lah. Tak pastilah kalau tuan-tuan ada yang setuju. Saya pun 2 hari lepas ada juga waktu lipas ke airport, pergi ke Indra Sabah tu, jam 7 ada sudah di pagi 15 tu. Jam 7 pagi dah ada di tengah-tengah antara bagi jalan tu. Sudah kena. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mendengar akan segala rintihan hati. Jangan gundah bila diuji. Yakinlah bahawa pasti adanya rahmat Allah menanti kita. Kita sambung sikit lagi. Bisa jam berapa? 8:25. Oh iya sudah. Saya tak nak panjang sebab saya nak ajak supaya kesana ramai-ramai. Nanti kalau ada persoalan boleh dibangkitkan pada minggu depan. Jam 7:30 tepat kita berhenti. Abu Alex meriwayatkan daripada daripada seorang sahabat Nabi SAW berkata, Rasulullah SAW datang kepada kami sedang kami sedang tertawa. Lalu Nabi bersabda, "Atadhakun wan nar min waraikum, wallahi la arakum tadhakun." ثم أدبر فكأن على رؤوسنا الرقم ثم رجع إلينا القهقر وقال جاء جبريل عليه السلام وقال إن الله يقول لما تقل عبادي من رحمتي نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. Apakah kamu tertawa sedangkan api neraka menunggu di belakang? Demi Allah, saya tidak senang melihat kamu tertawa. Maka Nabi SAW pergi membelakangi para sahabat. Sedang kami diam, seolah-olah ada burung di atas kepala kami. Kemudian kembali berjalan mundur kepada kami. Lalu Rasulullah bersabda, Jibril telah datang kepadaku dan berkata, Allah telah berfirman, mengapa engkau mematahkan hati hamba-Ku? Beritakan kepada hamba-Ku bahawa aku Maha Pengampun dan Maha Penyayang, dan siksa-Ku siksa yang sangat pedih. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkan kepada hamba-Ku bahawa aku ni Maha Pengampun dan Maha Mengasihani. Wa anna azabi wal azabul alim. Akan tetapi beritahu, kabarkan kepada mereka akan siksa itu sangatlah pedih. Jadi tuan-tuan, Allah yakinlah tuan-tuan, faman kana yarju liqa'a, siapa yang percaya mengharapkan pertemuan dengan Allah Taala, falya'mal 'amalan salih wa la 'amal salih, dan jangan sekali-kali mensyirikkan Allah Taala dengan sesuatu yang lain. Okey? Kita sering mahukan hari yang cerah, tetapi Allah lebih tahu hakikat hujan perlu diturunkan. Jadi kadang-kadang kita pun ada juga di antara kita yang merungut. Baru dia lepas cuci kereta dia, 1,5 jam ataupun 2 jam dia ambil masa untuk cuci kereta. Sebab dia tengok
Langit itu cerah. Jadi bila dia lepas nak pergi ke mana-mana, sekejap dia lepas, hujan tu. Mengeluh sudah dia. Mengeluh Allah marah. Seolah-olah kerja dia tu sia-sia kan. Penat-penat dia cuci kereta, dia lap, dia semua tu dia kasih kilatan. Tiba-tiba hujan tu. Jadi tuan-tuan yakinlah, hakikat hujan perlu itu Allah Ta'ala beritahu. Jangan kita nak mengeluh, jangan kita nak balik pergi lagi. Kalau tak nak pernah pergi di kawas RM10 je. Cuci di situ, settle masalah. Kita sering melakukan hari yang cerah selalu, tetapi Allah beritahu hakikat hujan perlu itu. Jadi semua ini berkaitan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyakkan kita baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi tuan-tuan sekang saja. Khafifatani fil lisan, thaqilatan fil mizan. Ringan pada mulut kita sebutan lidah, tetapi berat dari sudut timbangan pahala. Tengok ni orang yang mengharapkan rahmat Allah, orang yang sentiasa bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak menjadi alasan pergi mana-mana sekalipun apabila diseru, apabila diperdengarkan azan, dia terus melaksanakan kewajiban, yaitu melaksanakan kefarduan salat 5 waktu. Inilah yang kita lakukan. Saya rasa sampai ke tahap ini jarang di antara kita ada tuan yang bila itu salat di jalan, ada kan? Saya rasa kalau saya nak belum lagi, tentu sekali kita akan cari surau ataupun masjid. Itulah yang masalah sekarang ini, dari Tawau ke KK terlalu jarang surau, tapi gerejanya banyak. Itu kita fikir-fikirkan bersama. Walau dimanapun kita berada, jangan kita sengaja mencipta alasan. Rukhsah-rukhsah yang Allah Ta'ala bagi kita guna, tuan-tuan. Rukhsah boleh menghimpunkan salat 2 waktu dalam jamak takdim, jamak takhir. Itu dua tu je. Jamak tak buat, jamak tak payah, itu dah boleh. Ya, kita pilih jamak takdim ataupun jamak takhir. Jamak tak payah itu salah. Itu mazhab dhalalah. Itu mazhab yang sesat. Tapi ramai jamak tak payah, kan? Berbeza dengan para Syiah. Syiah ni tuan-tuan, semua keadaan dia boleh jamak salat. Itulah toleran kita. Bagi orang yang tipis, bagi orang yang cetek ilmu agama, terus terikut-ikut dengan pemahaman Syiah. Antara kelebihan dia tuan-tuan, nikah mut'ah. Nikah mut'ah, tak ada wali. Tak ada wali. Jadi dia boleh kahwin suka-suka. Dia lipas, pergi pasar gantung tu, tengok perempuan cantik, dia terus dia kahwin. Nikah kontrak. Jadi tuan-tuan, Allah, kita faham betul-betul. Tuan ini jadilah hamba Allah yang bertakwa dan faham kebenaran Islam. Sehingga cukup setakat itu. Wallahu a'lam. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang, apa yang lemah daripada kesilapan diri saya, aku qauli hada wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami pada malam ini perhimpunan yang dirahmati, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara. Allahumma shrah lana sudurana. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, wa hassin akhlaqana, dan perelokkanlah perangai kami, wa yassir lana umurana, dan perelokkanlah segala urusan kami. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkanlah hati kami daripada sifat munafik, wa a'malana minal riya, dan amal perbuatan kami daripada sifat riya dan menunjuk. Wa alsinatana minal kadhib, dan jagalah lidah kami daripada bercakap dusta. Wa a'yunina minal khiyanah, dan jagalah penglihatan kami daripada perkara khianat dan maksiat. Fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha mengetahui apa yang zahir dan apa yang tersembunyi di dada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan kepada kami di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhilah kami daripada azab api neraka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.